Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Selamat berbuka puasa diucapkan kepada muslimin muslimat. Kisah viral cinta palsu bis belakang tabir. Semua buka satu-satu jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, show dalam bilik itu dah epic. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam show Dalam Bilik part yang kedua bersama dengan Ustaz lah, saya Azrin ataupun Ustaz Yasrin. Tapi pada korang yang nak tahu asas mengenai Ramadan, nafsu dan juga persiapan, boleh tengok ke video yang part yang pertama. Tapi tadi Ustaz nak bercerita sikit, nak buat recap sedikit. Siapa yang miss video yang pertama boleh. Ya, betul. Tadi kita dah cerita panjang lebar tadi berkenaan dengan macam mana adanya perintah puasa, macam mana puasa umat terdahulu. Tadi kita ada ceritakan macam host pun ada tanya satu benda yang kata orang jadi kunci lah. Umat terdahulu ada tak puasa 30 hari macam kita ni dalam bulan Ramadan? Jawapannya, kalau sebiji 30 hari macam dalam bulan Ramadan ni, tak ada lah. Cumanya yang ada adalah puasa menahan diri daripada melakukan sesuatu. Itu juga perintah Tuhan. Contohnya macam di zaman Nabi Musa AS, puasanya adalah pada hari-hari tertentu dan adanya puasa yang boleh makan selain daripada benda yang dilarang saja. Maksudnya puasa daripada makan benda-benda tertentu. Dan ada juga puasa yang mana dia bukan melibatkan makan, bukan melibatkan minum, tapi melibatkan mulut dan juga percakapan. Ketika mana dalam surah Maryam disebutkan, Sayyidatina Maryam ketika mana sudah pun melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Isa AS, maka pastinya tak ada ayah tiba-tiba mengandung, tiba-tiba lahir. Mestilah orang akan bercakap, betul tak? Jadi bila mana diperintahkan kepada Sayyidatina Maryam supaya bernazar, puasalah kamu, jangan berkata apa-apa, maksudnya adalah tahan mulut daripada berkata sesuatu yang boleh menyebabkan fitnah lagi besar akan berlaku. Itu pun Allah gunakan perkataan puasa di dalam Quran. Nabi Musa tadi pun puasa, dan perintah kepada umat Nabi Muhammad pun kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti orang sebelum kamu. Maksud dia apa? Puasa pada hari tertentu, puasa daripada makan benda-benda yang tak boleh dimakan, dan puasa daripada mulut kamu cakap benda tak elok. 3 benda ni kena buat dalam bulan Ramadan. So maksudnya puasa bukanlah sekadar menahan diri daripada makan lah. Cuba kita cek balik maksud puasa apa? Maksud puasa bukan menahan diri daripada makan dan minum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak, mana ada. Maksud puasa adalah menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dan disertai dengan niat. Tu maksudnya puasa. Mana ada sebut makan dan minum. Ya, silakan. Tapi Ustaz, kalau kita cakap bercakap atau kita bercerita something yang tak betul, itu makruh ke membatalkan? Bila mana? Baik, kita tengok. Apa benda yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, dia tak banyak. Tak banyak. Tak sampai 15 pun. Benda yang membatalkan puasa, 10 tak sampai. Benda yang membatalkan puasa. Jadi, disclaimer dia adalah, apa benda yang kita tak sebut dalam ni, maksudnya tak batal lah. Tak batal lah. Jadi, apa benda yang membatalkan puasa? Yang pertama, adakah tak bersahur batal puasa? Tak, mana ada. Yang membatalkan puasa adalah satu, sengaja makan dan sengaja minum, ataupun sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka. Rongga badan yang terbuka, dan juga dia masuk ke terongkongan, melepasi terongkongan, maka batal. Sebab tu merasa makanan dalam bulan Ramadan makruh. Dia tak batal. Letak dekat lidah. Oh manis, oh masam, oh masin, oh pahit, neutral tengah. Betul tak? Dulu kan belajar sains. Belajar sains. Manis, masam, masin, kiri kanan masin, masam, manis, pahit ujung, tengah-tengah tu neutral. Ingat kan? Bab 4, tingkatan 3, reproduction. Okey, itu sahajalah. Bukan. Itu baru satu. Itu baru satu. Apa lagi benda yang membatalkan puasa? Murtad. Tak batal puasa. Sebab batal iman, batal puasa. Lagi apa lagi yang membatalkan puasa? Pengsan sepanjang hari. Pengsan sepanjang hari. Sengaja muntah. Muntah dengan sengaja. Dia duduk sekejap, tiba-tiba mual, muntah. Tak batal puasa. Tapi sengaja. Sengaja ni maksudnya apa? Memasukkan sesuatu ke, ataupun pergi main anak tekak ke. Itu sengaja muntah, batal puasa. Kan? Jangan tengok benda-benda yang meloyakan. Nanti batal puasa. Contoh muka kawan kan. Jangan tengok benda-benda. Sebab apa? Dia akan jadi meloyakan. Jadi lagi benda apa yang membatalkan puasa?
antaranya adalah tadi pengsan sepanjang hari. Jadi saya nak clearkan kat situ. Ramai orang salah faham. Dia kata kalau yang nak batal tu mesti pengsan daripada subuh. Oh, saya tiba-tiba pandai. Pengsan daripada subuh. Pengsan daripada subuh. Lantai panas. Pengsan daripada subuh. Sampailah dia kata lepas berbuka. Baru batal. Tak. Apabila dia pengsan melebihi daripada separuh hari, maka batal. Contoh, dia pengsan daripada lepas sahur pukul 8, dia bangun pukul 2 petang. Okey. Itu batal lah. Batal. Sebab terlalu panjang tempoh dia batal tadi. Kan? Kalau dia pengsan tapi bila dia sedar, dia rasa dia tidur. Macam mana? Dia bangun, aku tidur aku rasa ni. Dia tidur lain, pengsan lain. Ya, lain dia tu. tak sedar lah maksudnya. Tak sedar. Maksudnya, Tidur mati. macam mana saya nak clearkan benda tu? Part tu yang saya tak pandai nak clearkan tu. Sebab kita tak tahu dia pengsan ke. Tapi kalau dia tidur, mesti dia tahu dia tidur. Kan? Aku macam, aku pengsan lah tadi. Dia tahu dia pengsan. Aku tidur, dia tahu dia tidur. Tapi yang tu nak kena clearkan tu. Sebab saya tak nak tulis orang komen. pengsan, so tak tahu. Tu saya pun tak pandai cerita tu. Tak tahu bila sedar pengsan tu, kita sedar ke kita pengsan ataupun kita rasa macam kan? tidur kot tadi. Tapi biasa pengsan kalau tengok dalam movie, dia rasa dia pengsan tu. Dia macam, saya pengsan ke tadi? Dia tanya gitu kan. Okay. Sebab tu, Okay, teruskan. tapi saya suka tengok movie-movie, tambah dalam bulan Ramadan. Saya pernah tengok satu cerita apa, lupa dah. Tak boleh sebut tajuk lah kan. Saya tengok episod 1, saya tengok dalam bulan Ramadan. Dia balik daripada belajar luar negara. Lepas tu ayah dia suruh ambil alih company. Dia pun pergi, meeting 2-3 minit, telefon, keluar, dia makan. Reverse kereta, terlanggar perempuan cantik. Betul saya macam, tak logik cerita ni. Sebab apa? Aku sepanjang ceramah dah 11 tahun, 4 kali terlanggar kereta orang daripada belakang. Tak cantik. Tak pernah cantik. Dia langgar-langgar cantik. Aku tak puas hati lah. Kau cantik main-main memang cantik betul lah tu. Tutup cerita tu. Baik pada cerita tadi. Batal puasa tadi. Geram cerita tu kan. Jadi, batal puasa. Itu di antaranya tadilah. Pengsan sepanjang hari. Makan dengan sengaja. Minum dengan sengaja. Masuk ke sesuatu dalam rongga badan yang terbuka. Kan? Sengaja pergi korek hidung. Tak batal. Tapi apabila melebihi had, batal. Kan? Bila mana dia masukkan tangan dalam mulut, tak batal. Dalam tu. Dalam. Sampai otak. Ni lepas nampak kok matol. Dalam. Itu batal. Melebihi had. Kalau sekadar kita keluar gitu, tak batal. Lepas tu pula lagi satu nak pesan. Contoh. Ni kalau ada ibu-ibu di rumah kan. Duk ujung-ujung Ramadan. Duk menyait baju. Allah, beli baju raya panjang pula. Dia jahit. Dia pun nak masukkan jarum dalam benang. Benanglah jarum masuk. Tak boleh masuk. Dia pun lepas tu dia masuk. Dia nak bagi tajam depan tu, dia letak air liu. Tak masuk lagi. Dia masukkan kali kedua. Yang kali kedua tu batal. Sebabnya? Sebab air liu dah keluar, masuk balik. Oh, sebab ada alio dekat benang tu. Ya, itu batal. Tu kena hati-hati tu. Kena hati-hati. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang benda tersebut. Hati-hati. Kita ada audience nak tanya. Dia je. Gula-gula getah. Soalannya? Contoh dekat bulan puasa kan. Kita tak makan. Kita cuma masukkan gula-gula getah. Kita kunyah-kunyah, kita buang. Adakah itu batal ataupun tak batal? Gula-gula getah ni mana ada yang tak ada perisa. Ada orang pernah kunyah chewing gum ni tak ada perisa. Mana ada. Kunyah tu tak batal. Perisa dia tu kan ada. Batal lah sebab ada perisa tadi tu. Mungkin dia kunyah yang dah kunyah sebelum yang dah dikunyah. Yang recon. Recon. Yang second hand. Tapi dia senang macam ni je. Contoh kita ambil lah cincin ni. Letak dalam mulut. Ada tak keluar apa-apa daripada dia? Maka tak batal. Letak dalam mulut tapi dia makruh. Dan boleh hampir ke benda batal sebab mempermainkan. Tapi bila mana dia ada perisa, maka automatik batal lah. Bila mana sekadar masuk dalam mulut, kemam. Tak ada apa. Sebab dia tidak ada apa-apa yang akan masuk ke dalam. So, bila perbuatan tu makruh, makruh dia tak batal. Tak batal. Tapi maksudnya puasa tu pahala tak ada. Bukan tak ada, mengurangkan pahala puasa. Bila makruh ni sesuatu yang dibenci, yang tak payah buat kot. Bencilah aku tengok kau buat. Dari mana makruh, sia-sia. Jadi orang ni tidur sepanjang hari, asyik menghitung waktu, tak buat apa-apa. Tambah walaupun sekali dia tak semayang sekalipun. Dia tak semayang, dia tak membatalkan puasa sebab dia tak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Tengok makanan makruh saja tak batal puasa. Tapi bila mana dia tak semayang, apa pun tak buat, hanya sekadar puasa saja, maka mengurangkan pahala puasa. Dapat pahala puasa dia dapat sebab dia berpuasa ikut syarat sah semua dapat. Cumanya dia mengurangkan pahala sebab dia tak membina Ramadan tu dengan baik. Tambah pula saya pernah dapat soalan tu lepas, dia kata dia bersama dia malam hari,
dia terlupa mandi wajib, dia bangun sahur, lepas tu dia terus pergi kerja. Jadi adakah puasa dia batal sebab dia tak mandi wajib? Sebab ingat, syarat sah puasa tak ada suci dari hadas. Jadi bila mana hang tak mandi wajib sekalipun, tetap puasa tu berlangsung macam biasa. Cumanya balik dia kena mandi dan juga kena qada balik subuh yang tak sembahyang tadi. Dia tak ada kena-mengena berhadas besar dengan tak boleh berpuasa. Tapi dia kata macam mana pula dengan perempuan yang datang haid? Bukankah datang haid tu pun hadas besar? Haid ni dia tak sama macam keluar mani. Keluar mani ni bab lain. Walaupun sama hadas besar, tapi dia tak sama. Haid ni berapa lama? Paling sekejap 5 ke 7 hari. 5 ke 7 hari pula sekejap. Sekejap 24 jam. Lepas tu pula standard 5 ke 7 hari. Paling lama 15 hari 15 malam. Kalau lepas daripada 15 hari tetap ada darah, itu adalah darah penyakit, nama dia istihadah. Tapi bila mana kalau keluar mani ni, dia hanya sekadar habis dan mandi, selesai lah. Yang ni dia ada tempoh yang lama. Jadi tak boleh samakan orang yang keluar mani dengan yang datang haid. Yang datang haid ni dia memang tak boleh berpuasa. Kalau dia puasa, hukum dia adalah haram. Haram berpuasa. Walaupun dia haram berpuasa, tak boleh puasa, Allah bagi pada dia cuti. Tetapi dia tetap kena hormat orang yang berpuasa. Tak boleh makan di halayak ramai. Bukan berdosa. Cumanya menghormati Ramadan dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Okay, tadi Ustaz dah cakap kalau kita tengok makanan tu saja, benda tu adalah perkara yang makruh. Tapi saya sebagai editor, di bulan Ramadan ni, saya akan edit video-video resepi. Itu macam mana pula Ustaz? Jadi kalau ikut pada pendapat saya, tukar. Ramadan ni edit video neraka ke? Tak adalah. Tak kau jawapan macam tu kan. Tak adalah. Tak, itu kita punya tugasan. Bukan saja-saja pergi tengok. Yang makruh dia saja-saja. Dia memang duduk depan TV tu mencari program masakan je. Kan? Program masakan je dia tengok. Daripada yang Melayu pergi ke Inggeris sampailah kepada Grandpa Kitchen apa kan, yang dia masak tu. Kan dia. Pasal habis semua dia tengok. Jadi yang tu yang nama makruh sebab memang tujuan nak tengok kawan tu masak, minum, makan. Seronok dia kata dapat tengok. Itu belum lagi duduk dalam bilik mandi. Duduk dalam bilik mandi kat shower tu kan. Air tu turun, air pipe. Bau-bau laici tu. Bukan boleh main kalau bulan Ramadan ni main. Betul. Yang makruh ni kalau sengaja pergi tengok dan juga memang nak tengok je makanan tu makruh. Tapi kalau macam tugasan macam tadi, tak ada apa. Dia tak diukur sebagai makruh, memang kerja macam itu, tak ada apa. Kenapa? Tergugat ke? Okay Ustaz, di zaman era globalisasi. Saya okey. Saya faham. Okay, boleh ulang balik. Okay Ustaz, kita nak tanya pendapat Ustaz lah. Perbezaan berpuasa pada zaman dulu. Zaman dulu bukan zaman Nabi, maksudnya zaman before ada social media, dengan sekarang. Pada pendapat Ustaz, apa beza dia? Dia satu, saya rasa masa. Kalau dulu masa lama betul, masa panjang je. Sekarang ni buka-buka mata dah pukul 5, sudah nampak dah pukul apa. Dia tengok maghrib dah secepat sangat berjalan. Jadi satu yang beza dia adalah masa. Yang kedua adalah perbezaan dia dekat bagaimana kita bersahur dan berbuka. Ada orang yang dia sahur pukul 12:30 malam. Dia sahur dengan family memang tak adalah ke 12:30 malam ni. Dia bangun pukul 12:30 malam, tak pun balik kerja penat letih, dia kata takut tak terbangun, terus sahur. Pukul 12 malam. Jadi tak sahur tu, jadi ada pahala tak? Ada, cumanya keberkatan dia tak ada. Tak ada keberkatan siapa? Sebab kata Rasulullah, bersahur yang ada keberkatan ni yang paling akhir. Bersahur yang paling akhir. Diujungkan sahur, diawalkan berbuka. Betul tak? Betul. Salah. Dihujungkan, dilewatkan sahur, disegerakan berbuka. Tu yang betul. Kalau diawalkan, azan zuhur. Dia pemilihan perkataan tu kena. Diawalkan maksudnya azan asar boleh buka. Dan ni disegerakan maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu baru buka. Kan? Sebab tu pun kita dipesan apabila azan berkumandang terus buka. Jangan nak buat-buat warak tapi baca doa panjang-panjang. Ada yang kadang-kadang habis saja azan la ilaha illallah. Dia tak makan lagi, dia baca doa. Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyat rafi'a wa ba'athul maqaman mahmuda lillazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Habis daripada Arab sampai Melayu baca. Lepas tu orang kata boleh makan ke Tok Imam? Belum. Doa
selamat pula. Makan. Kalau nak baca doa panjang, maka doa tu sebelum azan tadi. Azan, makan. Itu yang disuruh. Segerakan berbuka. Tapi bila mana sekarang, cuba tengok balik. Ada tak lagi kita budaya sahur sama-sama? Tak ada dah. Mak kejut bangun sahur. Anak kata dah tadi mak pukul 12, dah tadi. Habis mak dengan ayah makan seorang-seorang. Tak seronok dah. Hilang. Kalau dulu berkumpul. Selagi tak cukup, datang dengan kain pelekat, tidur sebelah lauk. Tapi sekarang tak ada lah. Anak-anak pun dah besar, dah tak ada. Lepas tu pula berbuka. Kalau dulu, best. Kumpul, masak sama-sama. Beli-beli ni sekadar makanan yang sampingan saja. Bukan main. Tapi sekarang, makanan utama pun beli. Sebab tu sekarang siapa meniaga bazar Ramadan, gila. Hang jual apa pun laku. Kan? Tak sedap pun laku. Bata pecahkan jadi pasir. Lepas tu blender jadi buh dalam mangkuk jual. Apa benda ni? Beli. Tulis je situ. Viral. Mesti beli punya. Mesti beli kan. Pilah ke bazar Ramadan tu. Tiap-tiap tahun akan ada top 3 menu-menu baru. Belum jumpa kan? Teh ais cheese. Teh ais cheese. Tak ada. Tak ada. Dia tak tahu teh ais cheese. Tak tahu. Teh ais cheese. Tak pernah tengok. Nanti tengok di media sosial. Tulis je dekat media sosial. Teh ais cheese. Teh ais. Dia parut dengan cheese agak atas. Dia bubuh keping yang slice tu kan. Yang cheese slice tu. Cucuk straw. Gila. Mana nak masuk straw tu kan? Sedut tu. Tak. Dia sekarang ada topeng atas je. Okay. Tak tahu dia pun makan macam mana. Pelik sama sekarang. Beratur orang beli. dia orang beli kan. Macam mana? Macam mana rasa dia teh ais atas ada cheese? Saya pun baru Saya tak pernah try tapi tengok lalu. Memang dia jual. Beratur orang nak try. Pelik tu. Ada satu kedai makan tu, teh tarik. Lepas tu letak cheese petak tu kat atas, straw. Pun laku. Cheese deal tu? Bukan cheese deal, yang petak tu, slice apa? Yalah yang petak tu, yang lembut tu. Yang petak tu, kan? Bukan yang petak tebal tu, yang slice kecil. Takkan tak tahulah. Tahu kan? Tahu. Yang slice tu, yang petak, yang 4 segi tu, macam roti 4 segi tu. Macam-macam sebab peliknya, macam mana rasa dia? Dekat Puchong ada satu kat bazar Ramadan tahun lepas. Dia jual air sekalian cili. Tu saya tengok. Dia kata air tom yum ni. Ada dia campur cili, dia campur bawang. Ada. Itulah air kita nak minum air sebab pedas. Pedas. Tapi air tu pedas. Kan? Maksudnya memadamkan api dengan api. Pelik lah. Macam pelik sama sekarang ni kan. Itulah kita macam kadang-kadang ya Allah, apa benda tapi laku. Tapi beratur. Betul. Laku. Ustaz tadi Ustaz cakap pasal berbuka, segerakan berbuka. Saya sometimes macam okey ke untuk saya buka dengan minuman saja? Bukan. Masa dah buka kan, azan saya minum air, lepas tu saya solat dulu. Adakah itu okey ataupun makruh? Baik. Okey, dia yang paling cantik sekali adalah azan, makan yang ringan, lepas tu solat dan makan yang berat. Itu paling cantik. Tapi bila mana makanan sudah terhidang, makruh semayang. Ni makanan dah siap ni, tiba-tiba kita minum air, semayang dulu. Semayang tadi hukum dia makruh. Makruh. Tapi boleh sah je semayang tu. Cuma hukum dia adalah makruh. Sebab hang bohong mesti tak khusyuk mesti hang terfikir punya makanan tu. Mesti habis ni. Mesti habis punya. Kamu akan tak khusyuk. Sebab tu Nabi sebut, kalau makanan sudah terhidang, makan dulu baru semayang. Kecuali kalau waktu sudah suntuk. Baru pi semayang lu, baru makan. Yang tu tak makruh. Itu adalah wajib dan lebih utama. Jadi, bila mana tadi host kita kata, dia adakah yang tu makruh? Yang tu sangat dituntut. Sebab dia paling cantik adalah, dia kalau perut ni, dia tak boleh terkejut. 3 benda yang akan mengejutkan perut. Yang pertama, makanan yang banyak. Yang kedua, makanan yang sejuk. Dan yang ketiga, makanan yang tak pernah dimakan. Maksudnya, ni apa dia ni? Nak try lah. Yang tu dia akan terkejut. Sebab perut tak boleh, apa orang panggil? Recognize. Perut tak boleh recognize. Dia terkejut. Tambah pula dia dah 12 jam dia stop. Tiba-tiba dia masuk satu benda yang dia tak kenal. Kan? Jadi dia macam pelik. Kan? Yang kedua, makanan yang banyak. Sebab tu bila mana nak solat tarawih malam, dia rasa letih sebab perut penuh. Cara dia adalah yang cantik. Macam tadi, makan yang ringan. Dan Nabi ajar pada kita berpuasa, makanlah yang manis-manis. Di antaranya adalah kurma. Sebaik-baik kurma adalah ajwa. Siapa mengamalkan ajwa 7 biji sehari, jauh dia dari sihir. Maka ulama pun bincang,
Takkan makan kurma sahaja boleh elok daripada sihir. Sebab tu kena study. Masalah makan kurma tadi, apa doanya? Dan bila mana dia amalkan benda tadi adalah benda yang Nabi suka. Maka pada benda tersebut adanya keberkatan. Keberkatan campur dengan doa dan ikut kepada sunnah, maka pastinya Allah jaga kita. Sebab apa? Salah satunya doa yang dibaca tadi. Sebab tu ketika mana nak makan kurma tadi tu, ada doa dia. Ketika mana kita nak makan pun ada doa. Doa nak makan, apa dia? Doa nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bila dia baca doa, ustaz baca doa buka puasa ni, sebiji macam dekat TV. Memanglah ustaz. Memang suara ustaz tu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Selamat berbuka puasa diucapkan kepada muslimin muslimat. Patutlah juga ni. Okay, ustaz. Okay, kita nak tanya banyak mengenai sosial media kan ustaz. Ustaz rasa yang tadi payment lain tu. Kau yang minta kau bayar. Payment. Okay, ustaz. Betul. Ada sosial media bukan. Tidur. Yelah kan contoh kan zaman social media sekarang ni. Okay. Kita asyik scroll sampailah dah lewat petang. So adakah benda tu sama dengan orang yang tidur sepanjang hari? Baik. Maksudnya tu melakukan perkara yang sia-sia lah. Saya dah kata tadi awal tadi kan pada segmen kita yang pertama. Puasa, ni 3 benda tu kena jaga. Yang pertama, Quran. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, qamah. Maksudnya menghidupkan Ramadan tadi. Banyak benda boleh buat. Berzikir, baca Quran, tolong orang. Kerja kita ni pun satu ibadah. Lepas tu pula banyak benda boleh buat dalam bulan Ramadan. Tapi dia memilih apa? Untuk scroll. Tengok media sosial yang tak pernah habis dan macam-macam benda ditengok tentang aib manusia, mengutuk manusia, ngata orang, benda-benda riak, semua tengok dekat situ. Jadi apa faedah dia? Apa yang kita dapat daripada kita tengok benda tersebut? Nabi dah ajar pada kita, tinggalkan benda yang tak ada kena mengena dengan kamu. Ada apa kena mengena? Saya duk tengok ni, dia ni bercerai ke tak jadi bercerai? Kalau dia bercerai jadi apa hang? Tak ada apa. Kalau dia tak bercerai pun tak ada apa. Hang tengok apa? Betul tak? Kita kena cari benda yang menguntungkan kita. Allah bagi pada kita 1 bulan yang bukan semua orang dapat. Tiba-tiba kita dapat, kita mensia-siakan. Macam kita punya nak lah jawatan tu kat tempat kerja tu. Saya nak jawatan tu. 80 orang beratur nak mohon nak dapatkan jawatan tu. Kita datang, dapat sebab pengalaman kita, sebab resume kita, cantik, dapat. Bila dapat, hang buat sambil lewa, jadi rugi lah. Jadi bila mana dapat masuk dalam bulan Ramadan tadi, elakkanlah bermain seharian sampai sehari suntuk dengan telefon, sebab dengan alasan nak mempercepatkan masa supaya cepat waktu berbuka. Ustaz, tapi kalau lah benda yang kita scroll tu adalah macam doa atau tips puasa ke, macam benda-benda yang bagi kita benefit lah, atau pahala. Kalau macam tu macam mana Ustaz? Walaupun kita baring scroll. Sebab tu ada perkataan kalau tadi. Sebab benda tu tak ada pun orang buat. Betul juga ya. Tak ada. Mana ada duduk, buat apa tu? Tengok tafsir surah Yasin. Mana itu pun 1-2 je. Itu pun 1-2 je. Itu pun tiba-tiba teringat. Apa maksud dia? Tengok. Kalau betul-betul duduk fokus telefon, baca hadis, baca ayat Quran, baca doa, tengok benda-benda ni, baca sirah Nabi. Kalau ada seorang macam tu, bawa mai sini. Kita duduk di sebelah sini duduk. Mana ada? Ya ada kejap-kejap ada. Kalau seharian baca itu tak ada. Tapi bila mana kalaulah kata ada orang yang macam itu, maka itu juga satu perkara yang bagus. Cumanya semayang tetap kena semayang, Quran tetap kena jaga, hubungan dengan manusia tetap kena jaga. Jadi itu adalah sampingan sahaja. Sampingan. Ada orang pernah tanya saya, dia kata baca Quran dekat telefon dengan baca Quran dekat mushaf, dua-dua sama je kan pahala? Tak sama. Baca Quran dekat mushaf itu lebih utama daripada di dalam telefon. Tapi pahala membaca sama. Pahala pada Quran tadi berbeza. Sebab mushaf ini lebih utama. Kita kata, saya duduk ni saya baca Quran. Dia kata sama je pun. Tak sama. Kalau kita baca dalam tim bertadarus, lebih utama daripada membaca seorang-seorang. Sebab bila baca ramai-ramai dia ada semangat. Ada yang membetulkan kalau salah. Kalau baca seorang-seorang bila nak salah? Betul. Tak pernah salah. Dia kata saya baca seorang-seorang kat rumah tak pernah salah pun. Memang tak salah dah baca seorang-seorang. Perfect aja baca. Tu jumpa tajuk tu, Allah, macam mana nak baca kan? Kalau jumpa tajuk yang kita tak familiar. Ya, betul. Sebab tu alaikum bil jamaah, duduklah kamu ramai-ramai, jangan duduk seorang-seorang. Sebab duduk seorang-seorang teman kamu adalah
Tapi kalau kita duduk sama-sama, semua sama je. Tak tahu mana salah, mana betul. Okey. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, Ustaz, macam last. Okey, Ustaz, macam Ustaz katakan tadi, puasa kita nak menahan lapar, jaga mulut dan juga mungkin juga jaga pandangan, kan? Kalau tengok benda-benda yang betul. Orang yang tak tutup aurat ke dan sebagainya, macam mana nak jaga visual mata kita? Zaman sekarang ni, terutamanya dekat bukan social media lah. Kalau kita kat luar pun, kita pergi bazar Ramadan pun, orang-orang yang pergi bazar Ramadan tu pakaian dia tak sempurna kan. Macam mana? Sejujurnya saya jarang pergi bazar Ramadan. Tak tahu macam mana Ramadan. Itulah, tak tahu macam mana suasana. Saya rasa saya betul-betul kerak pergi. Tapi dia tarik cheese tadi? Tak, itu tengok dekat media sosial. Kawan bagi tahu pun. Kawan bagi tahu. Lama tak pergi. Saya ingat saya last betul-betul yang masuk setiap tahun ada pergi. Cuma ni yang betul-betul aku nak pergi bazar Ramadan. Aku nak pergi bazar Ramadan. Betul-betul ada semangat macam itu adalah sebelum MCO kot, sebelum COVID. Masa tu saya pergi, saya nampak ada satu orang dia jual roti john viral. Saya macam, ni kena try ni. Beratur dekat 40 minit. Beratur panas, letih, nak parking pun jenuh. Saya pun dapat beli 2 ayam dengan daging. Beratur 40 minit tu. Beratur 40 minit. Cong. Sekarang zaman-zaman orang duk beratur beli ni kan. Macam tu. Viral. Dia tak ada apa pun, atas dia tambah dengan keropok je. Atas dia tambah kerupuk yang chip tu kan. Sama tu je. Tapi sama tu kira top kan tu. Ratul. La ilaha illallah. Jadi bila mana dapat tu, saya pun pergi beli benda lain. Balik. Sampai rumah, roti john tu hilang. Hilang? Dah dimakan dah? Tak. Tak. Tertinggal atas bumbung. Bumbung kereta? Seingat saya rasa. Sebab memang tak ada balik. Saya macam, mana pergi? Berapa Ustaz bayar tu? Tak adalah mahal. Satu tu dah RM15. Badik special lah, chip leleh punya. RM30 lah 2. Bazir tu. RM30 zaman tu besar macam 300. Makro kan bazir? Makro. Bukan bazir, hilang. Jadi saya pun sedih, memang sedih betul. Macam aku nak try tiba-tiba 40 minit beratur, tiba-tiba aku balik rumah tak dapat makan. Kan? Jadi malam tu saya program di mana saya tak ingat, tapi di area Selangor saya program. Saya cerita benda yang sama. Tiba-tiba saya terfikir satu hikmah. Hikmah dia apa? Aku beratur panjang. Aku punya nak pergi. Aku dapat pergi. Aku beratur panjang. Penat, letih, lesu, berpeluh, bayar RM30. Lepas tu bila mana balik, orang lain yang beratur tu, dia orang dapat makan. Bawa balik makan. Aku tak dapat. Jadi begitulah juga Ramadan. Nampak? Begitulah juga Ramadan. Ramai dah orang nak masuk Ramadan. Ramai? Beratur nak masuk. Saya nak masuk. Letih, penat, lesu, lapar, penat, letih, lesu, mengantuk dalam bulan Ramadan. Orang semua berpusu-pusu masuk. Semua benda beratur, semua benda penat, letih. Tiba-tiba orang lain keluar, dapat keampunan. Aku keluar tak dapat. Alangkah ruginya aku. Aku masuk dalam bulan Ramadan, aku berpenat berletih macam orang lain keluar dapat man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa berpuasa penuh keimanan, penuh pengharapan, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dapat pengampunan, orang lain dapat, aku tak dapat. Perumpamaan dia macam roti john tadi, orang lain beratur penat letih, beli dapat makan, aku tak dapat. Rugi tak aku? Roti john pun rugi, apatah lagi puasa, keluar orang dapat kampunan, hang tak dapat, berlipat kali ganda rugi. Nabi kata celaka dia. Siapa masuk bulan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tapi keluar daripada bulan Ramadan, tak diampunkan. Celaka dia. Kau saya sebut, Nabi sebut, celaka dia. Takut kan? Takut. Takut roti john tadi. Ingatkan tadi roti john tu cerita biasa je. Dia ada back story pasal. Okay Ustaz, tanya. Hantu story tu. Okay Ustaz. Biasa kalau masuk bulan Ramadan kan, kita nak reflect diri kita nak beribadah, kita nak contohnya bangun pagi, solat tahajud, solat 5 waktu, dan sometimes kita akan share dengan kawan kita yang kita nak buat benda tu. Kita berniat. Tapi yelah, kalau kawan-kawan ni macam, alah, yelah kau macam baik sebenarnya. Macam mana kita nak handle benda tu? Macam mana kita nak, macam mana nak kata? Yelah, macam kita, kau ni selalu jahat, kita pun nak berubah baik. Bila kawan cakap macam tu, kita pun rasa macam, rasa down lah. Kita nak buat baik kan. Betul. Kita sensitif kan. Dia biasalah manusia ni. Manusia ni dia mana boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Kalau kita nak buat benda baik, orang tua-tua dulu pesan. Kalau kita buat benda jahat, kita ada satu musuh. Kalau kita buat benda baik, kita ada 10 musuh.
Orang jahat lebih ramai dibenci orang baik lebih ramai dibenci daripada orang jahat. Okay. Orang jahat pernah dengar ketua perompak kena santau pernah? Dia yang santau tu. Dah pernah dengar dia kena tak pernah. Pernah dengar pencuri kena santau? Tak pernah. Yang kena santau siapa? Baik. Ustaz. Yang kena santau siapa? Baik je kawan tu. Kena santau. Peniaga kena santau. Pasal apa? Sebab orang baik lagi ramai musuh daripada orang jahat. Bila mana kita nak buat benda baik dalam bulan Ramadan, nak berubah jadi baik, memang bulan tu dituntut untuk jadi baik. Tapi bila mana duduk dalam bulan baik nak jadi baik, orang pula kata alah kau, bulan ni je ni. Kita pun jadi tak semangat. Patutnya bila orang buat benda baik, kita kena support. Kita kena seronok tengok orang jadi baik. Kita ni punyalah suruh orang jadi baik. Tiba-tiba bila orang tu dah jadi baik, kita pula lagi satu belah pihak ni kacau pula kebaikan yang dia nak buat. Habis lah. Tadi dia tak semangat, kita dah bagi semangat. Dia semangat nak buat benda baik, kita pula pergi komplain, condemn dan komen dia. Maka dia dah hilang semangat untuk buat benda baik. Berdosa kita. Berdosa. Ada dua dosa orang baik. Apa dia? Yang pertama, orang tu tak baik. Kamu ajak dia jadi baik. Bila dia dah jadi baik, hang tinggal dia. Berdosa. Patut hang bimbing dia. Yang kedua, bila mana orang ni tak baik, dia berubah jadi baik. Bila dia berubah jadi baik, kamu kutuk dia sehingga dia balik kepada jalan yang tak baik. Maka kamu adalah orang yang tak baik. Ulang balik. Kamu lah orang yang tak saya faham. Register. Gitu. Okay Ustaz. Mungkin last soalan. Ya. Kalau orang tu mempunyai pekerjaan, memang yang sangat-sangat busy, tapi dia memang berniat untuk mencari masa untuk baca Al-Quran ke atau solat ke, tapi tak ada. Jumpa masa tu. Contohnya lah macam doktor. Editor. Penceramah. Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Okey, saya bagi 15 saat. Cuba describe dekat saya. Busy kita ni, kita berurusan dengan siapa? Manusia. Lagi? Ada tak deal program dengan kucing? Tak ada. Ada tak edit klien datang daripada Harimau Bintang? Ada? Tak ada. Ada tak edit jin bagi kerja? Tak ada. Maksudnya memang manusia yang bagi. Dia sebenarnya tak boleh terima orang kata perkataan sibuk. Sebab kita hanya berurusan dengan manusia. Nabi Sulaiman berurusan dengan binatang, jin, iblis dan juga manusia. Angin. Dia berurusan dengan semua makhluk. Tapi Nabi Sulaiman tak pernah sebut perkataan aku sibuk, tak sempat. Kalau kita kata kita sakit, tak sempat buat benda baik. Sakit kita dengan sakit Nabi Ayub mana lagi teruk? Sakit Nabi Ayub. Kalau kita kata kita sibuk sampai tak sempat beribadat, kita sibuk kan Nabi Sulaiman lagi sibuk? Nabi Sulaiman. Kalau kita kata saya ni kaya lah, tak sempat ibadat lah, kita dengan Nabi Daud mana lagi kaya? Nabi Daud paling kaya. Tapi tak, Nabi Daud nombor 2 manusia paling kaya atas muka bumi. Nombor 1 anak dia, Nabi Sulaiman. Okay? Nombor 3 siapa? Nombor 3 Fir'aun. Nombor 4 Qarun. Nombor 5 Nebuchadnezzar, ketua di Babylon. Okay? Ni manusia-manusia kaya atas muka bumi yang tak ada tandingan. Kaya sangat, tersangat kaya. Bahasa orang Perak panggil bapak punya kaya. Kaya semua ni. Jadi saya kaya tak sempat beribadat lah. Nabi Daud lagi kaya, Nabi Sulaiman lagi kaya, tapi sempat beribadat. Saya ni malas ada kata nak jadi baik, asyik kena hina je. Hang kena hina dengan Nabi Muhammad kena hina, siapa lagi teruk? Nabi Muhammad kena hina lagi teruk. Tapi Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk yang pernah dicipta atas muka bumi. Paling taat, paling menghambakan diri kepada Allah. Sebab tu dalam surah Al-Isra Allah panggil Nabi Muhammad dengan hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Kenapa tak sebut yang memperjalankan Muhammad? Kenapa tak sebut yang memperjalankan Nabi? Kenapa tak sebut yang memperjalankan Rasulnya? Kenapa tak sebut yang memperjalankan kekasihnya? Tapi Allah sebut memperjalankan hambanya. Sebab kata ulama, kalau kamu nak tengok ciri-ciri hamba Allah yang paling tepat sekali, Nabi Muhammad. Sebab tu Allah panggil hamba. Kalau manusia, perkataan hamba tu paling bawah. Tapi kalau dalam agama, Allah panggil hamba, itu adalah darjat paling tinggi seorang makhluk. Jadi sebab itu kita kata tadi, kalau setakat kita kata, saya kena komen, saya kena condemn, saya kena komplain, saya malas nak jadi baik macam ni. Allah, biarkan semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Apa lagu tu? Biar aku tutup luka meski aku tersakiti. Cukup aku yang rasa. Tulis je lirik tu semua, keluarlah tajuk dia. Betul. Saya macam tu je. Kalau tak siapa tajuk lagu ni, siapa penyanyi dia, tulis je 3-4 patah, dia keluar.
ada app tu yang kita boleh detect. Boleh. Shazam. Macam tu. Patut buka. Saya pun tak tahu, tapi sedap lagu tu. Tapi macam tadi tu yang lagu tu. Bukan yang sebelum tu. Yang pasal sibuk tadi kan. Contohnya doktor tadi tu yang melibatkan nyamuk orang tu. Itu macam mana Ustaz? Okey, yang tu dia kena tengoklah maqasid. Maqasid ni kan ada 5. Harta, keturunan, agama, nyawa, akal. Nyawa ni termasuk dalam maqasid syar'iyah. Maksud dia benda ni memang darurat sungguh ni. Darurat sungguh. Tadi nyawa melibatkan dengan nyawa. Tapi apa kena mengena dia nak pergi bedah orang yang orang tu melibatkan nyawa dengan dia tak puasa? Mungkin terlalu penat. Betul, terlalu penat pula. Soalan bata rantai soalan. Ya, contohlah pembedahan tu lebih pada 24 jam. Okey, lebih pada 24 jam. Lebih pada overhaul enjin tu 24 jam. Okey, baiklah kita ambil yang tu kan. Contoh doktor ni mungkin dia pun tak apa sihat doktor tu kan. Jadi dia je tinggal seorang yang boleh buat pembedahan tersebut. Jadi dia kena buat. Dia perlukan kepada makan yang kenyang, dia perlukan kepada air supaya dia dapat buat dengan baik. Maka yang ni duduk dalam kategori yang dimaaf. Walaupun yang dimaaf kebiasaan kita sebut beberapa aja. Orang tua yang terlampau tua, ibu yang mengandung, ibu yang risaukan anak dalam kandungan, lepas tu orang musafir, orang yang kerja terlampau berat, orang yang terlampau lapar. Yang ni diberi keizinan untuk berbuka. Ingat dia bab mak ada 2. Yang pertama, ibu yang mengandung risaukan dirinya. Yang kedua, ibu yang mengandung risaukan anak dalam kandungan. Dua-dua ni boleh buka puasa. Kalau suami risau? Suami risau tak boleh. Ibu kan merisaukan suami. Suami risau tak boleh. Ni, 2 benda ni. Tapi, kalau ibu mengandung, dia buka puasa. Maka dia tak puasa kan? Habis dia melahirkan anak, dia kena ganti puasa, betul? Okay. Betul tak? Betul. Ibu ni dia buka puasa kena risaukan anak dalam kandungan. Dia pun buka puasa, risau anak dalam kandungan. Maka nanti habis daripada dia melahirkan, dia kena ganti puasa tak? Betul? Betul. Ganti puasa saja. Ganti puasa ya kot. Jawapan dia dua-dua kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Okey. Kalau tanya dia, akak buka puasa sebab apa? Akak risaulah. Akak lemah lah bila mana puasa tengah-tengah mengandung ni. Kak anak tak risau. Anak biar pergi ke dia lah. Kak risau diri akak ni. Dia kena qada sahaja. Tapi kalau dia buka puasa, pasal apa buka puasa kak? Ni risau ni dalam ni, takut jadi apa-apa ni. Maka dia kena qada puasa dan bayar fidyah. Qada puasa untuk diri dia, fidyah untuk anak dalam kandungan. Walaupun dia tak terlepas tahun, tetap kena bayar fidyah. Sebab ada orang yang kena qada dan fidyah. Ada orang yang kena qada saja, ada orang yang fidyah saja, ada orang yang tak payah qada, tak payah fidyah, ada orang yang boleh pilih nak qada ke nak fidyah. Itu kita akan bawa seketika nanti. Seketika nanti. Yeah. Okay. Panjang tu, banyak. Okay, penutup. Suara penutup. Okay. 3 kali dah tu penutup. Cantik sikit penutup ni Ustaz. Okay, Ustaz, macam mana seseorang itu nak kekal istiqamah? Nak berpuasa. Istiqamah. Istiqamah yang mana tu? Istiqamah ibadat, istiqamah puasa? Overall. Macam mana? Ustaz jangan jawab. Kita tunggu part yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Azrin. Saya nak menjemput anda semua. Jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan sepanjang Ramadan ini. 6.50 pagi hingga 8.30 pagi hanya di TV3 dan TV9, stream juga di aplikasi Tonton. Action!